Hai semua, kembali kepada podcast Azrila Firm pada hari ini. Topik yang kita akan bincangkan pada podcast ini adalah apakah perkhidmatan guaman semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Pertama sekali, semua sedia maklum bahawa apabila kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan berjangkit 2020, hanya perkhidmatan penting yang dibenarkan beroperasi secara penuh, manakala perkhidmatan yang lain, termasuk perkhidmatan berkaitan guaman, adalah dibenarkan beroperasi secara berperingkat. Lanjutan daripada pengisytiharan tersebut, badan-badan kerajaan yang berkaitan dengan perkhidmatan guaman seperti mahkamah dan pejabat tanah juga tidak dibenarkan beroperasi. Oleh yang demikian, kesemua perkhidmatan berkaitan guaman khususnya dalam bidang hartanah, korporat dan litigasi adalah tergendala dan tertangguh. Walau bagaimanapun, bagi memastikan perkhidmatan guaman dapat diberikan kepada orang ramai dan tidak terjejas semasa tempoh PKP ini, kami di pihak Azrila Firm menawarkan perkhidmatan seperti yang saya akan bincangkan pada hari ini. Yang pertama, khidmat nasihat permulaan perniagaan, which is, in other words, is startup advisory. Kita memberikan khidmat nasihat untuk merancang dan menentukan jenis perniagaan di mana sebelum memulakan perniagaan, perancangan perniagaan adalah sangat penting untuk menentukan hala tuju sesuatu perniagaan tersebut. Yang kedua, memberi khidmat nasihat jenis pendaftaran yang sesuai untuk perniagaan dan kos-kos pendaftaran yang terlibat. Contohnya, perniagaan milikan tunggal. Perniagaan milikan tunggal adalah enterprise merupakan perniagaan yang dimiliki oleh seorang pemilik di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996. Nama syarikat atau perniagaannya juga digunakan atas nama persendirian atau pemilik itu sendiri. Perniagaan ini berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Tempoh masa untuk mendaftarkan perniagaan ini hanya 1 jam sahaja di kaunter SSM. Kebiasaannya, modal yang digunakan oleh perniagaan ini adalah kecil dan semua modal pula yang diperoleh juga kecil sama ada diperoleh dari harta pemilik sendiri, pinjaman dari ahli keluarga, rakan-rakan yang dipercayai dan juga bank yang menawarkan pinjaman mikro. Contoh perniagaan milikan tunggal adalah seperti kedai runcit, kedai kasut dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah seperti perkongsian. Perniagaan perkongsian sama seperti milikan tunggal, cuma beza dia adalah perniagaan perkongsian dimiliki oleh lebih dari satu orang dan tidak melebihi 20 orang pemilik dan perniagaan perkongsian ini tertakluk di bawah Akta Perkongsian 1961. Modal yang bagi jenis perniagaan perkongsian ini biasanya diperoleh dari ahli perkongsian atau dari pinjaman bank dan keuntungan perniagaan perlu dibahagi mengikut modal kerja dan persetujuan bersama ahli perkongsian. Begitu juga dengan kerugian. Ianya dikongsi bersama ahli perniagaan kongsi itu. Contoh perniagaan perkongsian ialah firma perkawanan, firma guaman dan sebagainya. Contoh yang ketiga, syarikat. Perniagaan syarikat sendirian Berhad SDN PhD merupakan satu perniagaan yang didaftarkan bawah Akta Syarikat 1965. Tetapi akta ini telah digantikan dengan akta yang baru iaitu Akta Syarikat 2016. Pemilikan syarikat sendirian berhad adalah terhad kepada 2 hingga 50 orang sahaja. Liability syarikat sendirian berhad tidak melibatkan harta peribadi pemilik dan ianya adalah terhad. Jika berlaku sebarang kerugian kepada syarikat atau bankruptcy, kerugian ini adalah ditanggung oleh syarikat bukan pemilik. Hal ini merupakan satu kelebihan syarikat sendirian berhad. Memberi khidmat nasihat berkaitan persediaan sebelum memulakan perniagaan khususnya dalam perkara-perkara yang akan saya kongsikan juga. Apakah contoh khidmat nasihat yang kita akan berikan sebelum memulakan perniagaan? Contoh yang pertama ialah pemilihan lokasi dan premis perniagaan. Terdapat banyak agensi-agensi yang menawarkan ruang niaga untuk disewa seperti MARA dan PUNB.
Perangkaan rancangan perniagaan bagi memastikan segala aspek dalam perniagaan diambil kira termasuk keperluan kewangan, sumber dan operasi perniagaan. Perangkaan rancangan ini tidak terhad kepada usahawan baru sahaja. Usahawan yang telah mempunyai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk memulakan perniagaan perlu ada rancangan perniagaan yang baik. Pemilihan keperluan atau aset untuk memulakan perniagaan seperti komputer, mesin, perabot dan peralatan pejabat. Seterusnya ialah penyediaan profil syarikat, brosur dan kad perniagaan bagi tujuan promosi. Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan pinjaman bagi perniagaan milikan tunggal, perkongsian dan syarikat khususnya dalam perkara-perkara seperti yang akan saya terangkan. Menasihati usahawan tentang dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk tujuan kelulusan pinjaman, menghubungkan dan memperkenalkan usahawan dengan pelbagai pegawai bank yang berkaitan. Seterusnya ialah menasihati usahawan tentang aliran proses seluruh pinjaman setelah surat dikeluarkan oleh bank. Antara nasihat-nasihat yang akan kami berikan adalah juga dengan memberi khidmat nasihat tentang usahawan tentang langkah-langkah yang perlu diambil apabila perniagaan tidak mampu menjelaskan bayaran bulanan pinjaman kepada bank, khususnya dalam perjaduan dan penstrukturan semula pinjaman perniagaan dengan bank. Seterusnya ialah menyediakan khidmat merangka, menyimak dan memerterai perjanjian antara rakan kongsi di dalam sebuah perkongsian dan pemegang saham di dalam sebuah syarikat, khususnya dalam situasi ini. Contohnya menerangkan kepentingan-kepentingan perjanjian, menetapkan dan mengawal aktiviti utama syarikat, menetapkan cara-cara pengendalian dan prosedur pindah milik saham di dalam syarikat, melantik pengarah urusan syarikat dan pegawai atas syarikat, dan seterusnya menghadkan dan mengawal persaingan aktiviti perniagaan bagi syarikat di antara pemegang saham. Seterusnya menetapkan panduan penyelesaian sekiranya terjadi pertikaian antara pemegang saham. Dan akhir sekali ialah menetapkan panduan bagi polisi dividen syarikat. So ini adalah contoh-contohnya nasihat yang akan diberikan juga. So itu sahaja daripada episod podcast Ezri Law Firm pada hari ini. Jika ingin information dengan lebih lanjut, boleh layari pada Ezri Law Firm website dan juga follow Instagram dan juga Facebook kami untuk lebih mengetahui topik-topik yang menarik. Alright, terima kasih, bye bye.